Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Waalaikumsalam, Cikgu. Waalaikumsalam, Cikgu. Waalaikumsalam, Cikgu. Bagus. Hari ini kehadiran agak memberangsangkan ya. Okey kelas, jadi Cikgu tidak boleh nampak kamu sebab Cikgu tengok slide. Jadi kamu tolong respon Cikgu kalau Cikgu bertanya atau Cikgu suruh membaca kah? Okey kelas, apa kabar semua hari ini kelas? Alhamdulillah, Cikgu sihat. Sihat. Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah. Okey kelas. Jadi sebelum kita mula kelas, kita baca dulu doa mengikut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ayo kelas, jom. Amin amin ya rabbal alamin. Okey. Kelas. Okey. Okey kelas. Jadi pada hari ini Cikgu sebenarnya sudah janjikan mau ajar mau bagi kamu latihan pengukuhan untuk minggu ni. Tapi Cikgu kurang berpuas hati dengan pengajaran Cikgu yang minggu lalu. So, Cikgu mau buat sedikit pengukuhan dan juga untuk menambahkan pengetahuan kamu dalam penulisan inilah. Okey, jadi sebelum Cikgu mulakan, Cikgu mau tanya dulu, semasa cuti ni kamu ada buat apa? Kita kan cuti, kita cuma belajar hari Isnin minggu lalu, lepas tu kita cuti dari Rabu, Kamis, Jumaat. Hari Isnin ni baru kita jumpa. So apa kamu buat dalam cuti 5 hari tu kelas? Tengok K-drama, Cikgu. K-drama, maraton lah tu. Ya, Cikgu. Saya hatam Al-Quran, Cikgu. Alhamdulillah, baik Rafiania. Allah Akbar. Siapa lagi? Apa lagi kamu buat? Siapa lagi ada sini ni? Max? Max buat apa sepanjang cuti, Max? Tidur puas-puas, Cikgu. Tidur puas-puas. Hari itu saya nampak Max hiking. hiking, Cikgu. Itulah tu. Memang Cikgu pun selalu nampak Max pos laut lah kan. Pos matahari. Bagus-bagus. Dia budak oot, Cikgu. Dia budak oot. Okey lah kelas. Okey, sebenarnya Cikgu tanya tadi tu sebab Cikgu lama sudah tidak jumpa kamu. Mau 5 hari kan? Okey, jadi Cikgu harap kamu betul-betul dalam keadaan yang baik dan tidak stres, okey? Alright. Kami pun rindu, Cikgu. Alhamdulillah rindu Cikgu. Nanti kita jumpa, okey kelas. Jadi pada hari ini Cikgu tidak mau buang masa lagi lah sebab kita memang banyak cuti untuk bulan ni. Lepas tu kamu punya exam tinggal 2 minggu sahaja lagi. Okey, jadi tanpa buang masa, Cikgu mau tunjukkan kamu satu video dululah. Sekejap. Okey, boleh nampak kelas? Boleh, Cikgu. Boleh, Cikgu. Alright. Okey kelas. Jadi berdasarkan video yang Cikgu baru tunjuk tadi, apakah yang kamu dapat? Pasal perpecahan, Cikgu. Perpaduan, perpecahan. Apa lagi? Kesan-kesan kan kalau tiadanya perpaduan. Ya, Cikgu. Okey, betul. Jadi sebenarnya kita punya pembelajaran hari ini ada kesinambungan dengan subtopik yang kita baru sahaja belajar minggu lalu. Okey, tapi sebelum itu Cikgu mau kamu tengok dulu gambar ini. Kamu boleh nampak gambar dalam TV ni?
Yang menulis-nulis nih cikgu. Betul. Apa yang kamu nampak? Dia menuliskan. Ya cikgu. Panjang kan dia punya tulisan? Tulis diary cikgu, tulis diary. Tulis diary. Okey, tapi kadang-kadang kalau kita dalam bidang pendidikan ni lah, kalau kita tulis panjang-panjang tu dia disebut apa? Karangan. Betul, karangan. Apa Dora? Esei. Esei, betul kelas. Okey, jadi pada hari ini cikgu akan mengajar berkenaan esei yang melibatkan subtopik kita minggu lalu iaitu apa? Apa kelas? Imbas kembali integrasi dan Paduan. Integrasi dan betul. Integrasi dan perpaduan. Okey kelas. Inilah yang kita akan belajar. Penulisan esei dalam integrasi dan perpaduan. Okey. Sebelum itu, sebelum kita masuk kepada penerangan isi kita tengok dulu. Di akhir pembelajaran nanti kamu akan dapat apa? Inilah yang kamu akan dapat. Iaitu kamu akan dapat mengenal pasti rangka esei dalam subjek pengajian am. Yang kedua ialah kamu akan menguasai teknik menjawab esei dengan baik. Okey, boleh kelas? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey. Masa penggal 1 dulu kamu sudah belajar kan pasal esei kan? Ya cikgu. Jadi hari ini sebab sudah lama kita pun banyak cuti, jadi kita imbas kembali, kukuhkan ingatan kamu kembali. Okey. Cikgu mau satu orang tolong baca poin 1 dan 2 kelas. Siapa-siapalah volunteer? Saya lah cikgu. Boleh. Baiklah, pengenalan kepada esei. Karangan merupakan nadi dalam pemarkahan pengajian am dari semester 1 hingga ketiga kerana markah yang diperuntukkan untuk bahagian ini adalah 50 markah. Terdapat 3 soalan dalam bahagian C iaitu esei ini dan pelajar hanya perlu menjawab 2 soalan saja. Penulisan karangan dalam pengajian am terdapat 3 formula saja iaitu 5 tambah 0, 2 tambah 3 atau 3 tambah 2 dan 1 tambah 4. Apa ni cikgu? Isi kah cikgu? Apa tu? Yang tambah-tambah ni cikgu isi kah cikgu? Betul. Okey. Saya teruskan ya cikgu. Ikan haruslah matang dan relevan. Kriteria pemarkahan adalah seperti berikut. Idea atau isi 5 markah, huraian 15 markah, bahasa 4 markah, format 1 markah dan jumlah markah semua 25 markah. Okey, terima kasih Alia. Okey cikgu. Okey kelas, macam yang kamu sudah tahu tapi cikgu yakinlah sepanjang cuti ni kamu memang sudah lupa kan pasal esei ni. Betul ke tidak kelas? Sikit-sikit lah cikgu. Kamu lupa sudah kan, ada yang cap sikit-sikit, betul. Betul lah tu. Jadi kita imbas kembali, kita belajar kembali, okey? Jadi kenapa karangan ini ataupun esei dikatakan nadi dalam pemarkahan pengajian am dari semester 1 hingga 3? Sebab markah yang diperuntukkan dalam bahagian ni adalah agak banyak, okey? Agak banyak. So kita kena buat esei ni dalam cara yang orang bilang bagus betul-betul. Okay, so kita kena fokus dalam bahagian C ini. Alright class, jadi dalam bahagian C ini akan ada 3 soalan. Dan kamu ingat ke berapa soalan yang kamu perlu jawab? 2 soalan kan. Okay, jadi penulisan karangan dalam pengajian am ini terdapat 3 formula sahaja. Macam Alia baca tadi, 5 tambah 0, 2 tambah 3 atau 3 tambah 2 dan 1 tambah 4. So kamu masih ingat kan ni 5 tambah 0, 2 tambah 3 atau 3 tambah 2 ni? Masih ingat? Baru ingat cikgu. Baru ingat? Okay, tidak apa. Nanti kita akan tengok. Okay, kamu masih tahu macam mana mau spot soalan dan ingat formula? Tidak? Tidak kan? Tidak. Nanti kita akan tengoklah. Alright, so untuk isi dalam kamu punya penerangan, kenalah matang dan relevan sebab pengajian am ini dia adalah subjek fakta. So kita tidak boleh meleret-leret ataupun memberi contoh yang tidak munasabah sebab
dalam pengajian AMNI, esei dia hanya 300 patah perkataan saja kan, 300 ke 350 patah perkataan. So, kita tidak boleh panjangkan esei kita tanpa apa orang mau cakap, tin kosong. Kita tidak boleh tin kosong lah sebab ini bukan bahasa Melayu. Okay. Alright, so kriteria pemarkahan. Kelas kamu tolong isi ni, okay. Tengok idea dan isi 5 markah. So, di situ tu, untuk setiap isi, kamu akan dikira satu-satu markah. Boleh kan kelas? Masih ada sama-sama cikgu? Masih cikgu. Boleh cikgu. Alright, untuk part huraian pula, 15 markah. Okay, nanti kita akan tengok macam mana kita mau hurai. Alright, yang seterusnya ialah bahasa. Kesantunan bahasa ataupun kamu punya betapa kritisnya bahasa yang kamu guna, berapa puitisnya bahasa kamu. Okey, itu nanti kita akan tengok juga. Dan format 1 markah. Format ini yang ada perenggan, pendahuluan dan isi. Tapi kena betul formula. Okey, boleh kan kelas? Boleh cikgu. Okey, kita beralih kepada part seterusnya. Jadi macam mana kita mau mengenali formula penulisan ini? Okay, kita perlu menganalisis soalan. Ini analisis soalan, okay? Jadi macam mana kita mau analisis soalan ini? Kita tengok bentuk soalan sama ada tertutup ataupun terbuka. Okay, tapi ini kamu faham kan ni maksud dia? Ini bukan macam lagu yang kita selalu main masa budak-budak dulu, tertutup itu bunga, terbuka itu bunga. No. Bukan, okay kelas? Okay cikgu. Alia ketawa, okay? No, ini bukan, okay? Nanti kita akan tengok macam mana soalan tertutup dan macam mana soalan terbuka. Okay, yang seterusnya ialah mengenal pasti isu soalan, iaitu konsep, istilah. Seperti jenayah, vandalism, perpaduan. Hari ini kita mau belajar esei perpaduan kan. So, nanti kamu orang tengoklah. Okey. Yang seterusnya ialah kita mengenal pasti kata kunci soalan, iaitu skema atau kombinasi jawapan ataupun kehendak kemahuan soalan. Alright kelas. Dalam kita menganalisis soalan ini, Alia tolong baca Alia. Yang ini, dari kita boleh menggunakan kaedah. Saya cikgu. Okey, boleh baca. Okey, Dora lah cikgu. Boleh. Yang analisis soalan ke cikgu? Ya, betul lah Dora. Ini yang start dari dalam menganalisis soalan tu. Okey cikgu. Dalam menganalisis soalan, kita boleh menggunakan kaedah WH question. Dan antara soalan yang selalu digunakan ialah why, how dan what. Okey, terima kasih Dora. Okey, why, how and what atau dalam bahasa Melayu dia, mengapa, macam mana, bagaimana, apa kan. Okey, ini kita gunakan juga kan dalam karangan bahasa Melayu kita. Betul ke tidak kelas? Bahasa Betul, Melayu. cikgu. Betul cikgu. Okey, jadi kita tengok, okey kelas, kita tengok macam mana. Ini adalah contoh soalan kita. Okey. Kamu tengok dulu sini, okey. Ini kita akan menganalisis sama ada dia tertutup atau terbuka. Lepas tu kita akan mengenal pasti isu soalan dan juga kata kunci. Alright, kita beralih kepada soalan. Okey, so cikgu mau kita buat bersama-sama. Kamu boleh nampak bahkan kalau cikgu punya slide kecil begini? Boleh cikgu. Okey, sekarang kita akan menganalisis soalan. Okey kelas? Boleh? Boleh. Boleh cikgu. Tadi masa cikgu tanya tu, ada yang cakap dia masih ingat sikit-sikit. Okey, cikgu mau tanya lah. Okey, cikgu mau tanya. Kalau masih ingat sikit-sikit, cikgu mau tolong nyatakan. Adakah soalan ini tertutup ataupun terbuka? Soalan yang satu ni lah. Ni. Terbuka ke cikgu? Terbuka. Betul Fahima. Soalan terbuka. Kenapa dia soalan terbuka? Sebab kenapa kelas? Di sini dia sudah bagi tahu kan? Ya, Mana cikgu. kelas kata kunci dia? Usaha cikgu.
Usaha. Apa lagi Fahima? Saya Mana nampak lagi itu je, Fahima? cikgu. Itu je. Okey. Selain itu ialah setiap warga negara sewajarnya menjadikan prinsip kesopanan dan kesusilaan rukun negara sebagai panduan perilaku untuk keharmonian masyarakat. So ini pun kata kunci, okey? Alright. Jadi isu soalan di sini. Cuba kamu tengok kelas. Mana isu soalan di sini? Yang prinsip tu kah cikgu? Bukan Alia. Prinsip mana? Rukun Bukan negara Alia. Prinsip rukun negara tu. negara. Prinsip kesopanan dengan kesusilaan rukun negara sebagai panduan perilaku. Kita tengok balik. Isu soalan adalah konsep ataupun istilah seperti jenayah, vandalism dan perpaduan. Okey, kita tengok balik soalan. Kamu nampak sudah? Nampak, Jadi cikgu. apa kelas? Jaga keharmonian cikgu. Betul. Keharmonian hidup bermasyarakat. Okey, jadi ini adalah isu soalan. Okey, so kita kena kenal pasti. Ini cikgu kasih highlight dia. Okey, selain daripada isu soalan tadi, kita mau cari apa kelas? Kita mau cari kata kunci kan? Ya cikgu. Jawapan ataupun kehendak soalan. Okey, kamu tengok kelas. Apakah kehendak soalan? Kata kunci soalan. Apa kelas ni? Bincangkan. Bincangkan. Okey. Cikgu highlightkan dulu. Okey. Apakah lagi isu lain yang perlu dititik beratkan dalam soalan ini kelas? Sebab kita ada dua isu tau. Satu, keharmonian hidup. Yang satu lagi apa? Tadi Ali ada sebut. Usaha lain, usaha untuk mewujudkan keharmonian. Okey, cikgu highlightkan lagi. Faham cikgu. Faham? Okey. Jadi isu dalam tajuk ini, isu besar adalah keharmonian hidup bermasyarakat. Dan yang isu seterusnya ialah usaha untuk mewujudkan keharmonian. Okey kelas. Jadi berdasarkan soalan ini, kamu dapat teka ke kelas? Apakah formula untuk soalan ini? Dapat kelas? 5-0. Berapa Fahima? 5-0 tu cikgu. 5-0. Hampir-hampir Fahima. Tolak 1. Tambah 4 kali cikgu. Berapa? 1 tambah 4. Betul, 1 tambah 4. Okay, terima kasih Fahima. Dengan siapa lagi tadi itu yang menjawab? Yani? Kan orang? Tahniah. Okey, betul. 1 tambah 4. Kenapa? Sebab di sini dia sudah nyatakan setiap warga negara sewajarnya menjadikan prinsip kesopanan dan kesusilaan rukun negara sebagai panduan perilaku untuk menjaga keharmonian masyarakat. Jadi di sini nih dia nyatakan prinsip kesopanan dan kesusilaan rukun negara itu macam mana boleh menjaga keharmonian hidup bermasyarakat. Okey. Lepas tu kiranya ini adalah isi pertamalah. Okey. Seterusnya kata kunci yang kedua ialah usaha untuk mewujudkan keharmonian prinsip. Usaha. Nampak kan kelas? Kenapa dia 1.4? 1 tambah 4. Nampak. Faham. Jadi kamu boleh faham kan? Okay, so ini 1 tambah 4. Kelas kamu kasih tahu cikgu kalau cikgu terlampau laju ataupun kamu tidak faham. Okay, 1 tambah 4. Kamu nampak kan macam mana kita cari tadi kata kunci, isu dan sebagainya? Nampak cikgu. Okey, jadi kita tengok pula untuk soalan kedua ini. So untuk soalan kedua ini
Cikgu mau kamu volunteer lah. Cikgu mau volunteer. Tolong baca soalan dulu. Saya lah cikgu. Okey, boleh Dora. Teruskan. Salah satu sektor ekonomi yang diberi tumpuan di Malaysia ialah sektor industri kecil dan sederhana. Industri ini banyak menyumbang kepada kemajuan ekonomi negara. Pada masa yang sama, industri kecil dan sederhana menghadapi pelbagai cabaran. Bincangkan. Okey, terima kasih Dora. Jadi berdasarkan soalan nombor 2 ini, kamu dapat simpulkan dia soalan tertutup ataupun terbuka kelas? Terbuka. Terbuka cikgu. Betul, sebab kenapa kelas? Apa yang dia mention di situ? Cabaran dan sektor. Betul, cabaran dan sektor. Okey, jadi apa fokus isu kita di sini kelas? Sektor industri kecil dan sederhana. Betul tak cikgu? Sektor apa? Sektor industri kecil dan sederhana. Betul tak cikgu? Sektor industri kecil dan sederhana. Apa tadi Dora cakap? Sektor industri kecil dan sederhana kan? Ini kan? Iya cikgu. Betul kah? Betul Rafia. Okey, betul lah. Itu isu soalan kita. Alright, jadi selain daripada itu, macam mana kita mau kenal pasti formula soalan ini kelas? Di sini dia ada bagi tahu salah satu sektor ekonomi yang diberi tumpuan ialah industri kecil dan sederhana. Okey. Ada yang tahu? Tiada? Okey, cikgu bagi tahu lah. Kamu tengok. Saya kurang faham cikgu. Okey, kurang faham tidak apa. Sini cikgu terangkan, okey. Alright, kamu tengok di sini ya. Di sini dia bagi tahu siap-siap. Okey, industri ini banyak menyumbang. Menyumbang, kalau kata kunci menyumbang itu dia adalah sumbangan. Okey, sumbangan ataupun apa yang dorang bagi. So, ini kamu kena highlightkan. Ini kata kunci pertama atau kelas untuk kamu tengok formula. Oh, Alright. faham cikgu. Kamu nampak kan? Baru Nampak cikgu, nampak. Okey. Jadi yang seterusnya ialah tengok di sini pula. Kata kunci seterusnya. Apa kelas? Cabaran. Cabaran. Cabaran, halangan. Apa-apa yang sinonim dengan semua ini, kamu kena highlight supaya senang untuk kamu menentukan formula. Okey kelas, jadi berdasarkan kata kunci yang cikgu sudah highlightkan tadi untuk soalan 2 ini, apa formula yang kita boleh gunakan? 1, 4. 3 cikgu. 23 atau 32. 2 tambah 3. Betul, 2 tambah 3 atau 3 tambah 2. Mana-manalah yang kamu rasa kamu punya isi banyak, kamu boleh gunakanlah kelas. Cikgu kalau 1 dan 4 cikgu bolehkah? 1 Tak dan 4, betul Ishnira cakap tadi. Haram. Cikgu Rafia yang cakap cikgu Rafia. Rafi, okey. Betul, sebab kenapa kita tidak boleh gunakan 1 dan 4? Sebab di sini dia tidak nyatakan, kelas, dia tidak nyatakan satu isi sahaja. So kita tidak bolehlah buat 1 tambah 4. Okey, boleh faham? Boleh cikgu. Oh, tak boleh boleh, kah cikgu boleh. 1 dan 4? 1 tambah 4. Kalau 1 tambah 4 Rafia, kita punya isi tu 4 untuk apa? Untuk cabaran dan 1 kita bagi sumbangan. Begitu? Iya cikgu, begitu maksud saya. Sebab 1 kan sumbangan sudah dibagikan cikgu. Yang sektor industri kecil dan sederhana. Jadi kononnya 4 lagi tu cabaran. Kan salah saya cikgu. Mana Rafia yang dia bagi kepada isi pertama? Coba tunjuk dengan cikgu dulu. Mungkin cikgu terlepas pandang. Oh, maksud saya cikgu kan bilang sini sektor industri kecil. Sektor industri kecil dan sederhana ni salah satu sumbangan kepada ekonomi negara. Jadi kiranya itu kira macam 1 isi lah. Kan salah cikgu. Tidak Dora, tidak. Tapi Dora, coba tengok chat tadi.
Bagus, next. Next ada buat latihan mungkin kan. Max kata tiada sumbangan IKS. Yes, di sini dia cuma bagi tahu kemajuan ekonomi saja. Dia tidak nyatakan secara langsung sumbangan ekonomi itu dari segi apa, aspek apa. Contohnya macam sektor industri kecil dan sederhana ni selalunya dia membantu para pengusaha kecil kan kelas. Alright, Ya, jadi cikgu. okey, macam mana dia memajukan ekonomi negara dengan memberikan peluang-peluang pekerjaan kepada pengusaha-pengusaha itulah kan? Betul ke tidak? Betul, cikgu. Jadi Betul. dalam penyataan soalan di sini dia tidak nyatakan macam mana industri itu mampu menyumbang. So kita tidak bolehlah gunakan 1+4. Okey, faham di situ? Faham cikgu? Faham, cikgu. Alright class, jadi itu sahaja untuk kenal pasti kita punya formula soalan. Kita beralih, tapi sebelum kita beralih kamu faham kan betul-betul ni? Kelas, tidak persoalan lain. Tidak persoalan lain makan? Tiada. Alright, okay. Okay, jadi kita beralih pula kepada penulisan pengenalan esei. Okay, cikgu mau volunteer tolong baca dulu ni pengenalan dalam esei. Boleh, cikgu? Boleh. Malaysia merupakan sebuah negara yang unik kerana masyarakatnya terdiri daripada berbilang kaum dan agama. Kaum Melayu, Cina, India dan rakyat pribumi yang lain dapat hidup dalam keadaan yang aman dan damai, malah saling menghormati. Rakyat Malaysia dapat hidup bersatu padu dan bekerjasama berdasarkan atas prinsip rukun negara. Perpaduan yang wujud ini mampu mengelakkan tragedi 13 Mei 1969 kerana rakyat Malaysia sedar akan pentingnya perpaduan bak kata pepatah, bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat. Persoalannya, apakah usaha-usaha mewujudkan perpaduan di negara kita? Okey, terima kasih Rafia. Alright kelas, jadi pengenalan dalam esei pengajian kita ni haruslah ringkas, padat dan penuh fakta. Okey, ini adalah contoh penulisan yang baik. Alright kelas. Okey, kamu tengok sini, Malaysia merupakan sebuah negara yang unik kerana masyarakatnya terdiri daripada berbilang kaum dan agama. So ini dia kenalkan dulu negara Malaysia. Okey. Alright, seterusnya dia sentuh berkenaan dengan perpaduan yang ada di negara kita. Ini kamu boleh nampak makan? Boleh cikgu? Nampak, cikgu, nampak. Kasih highlight. Okey. Nampak kan? Alright, yang seterusnya rakyat dapat hidup bersatu padu dan bekerja sama atas prinsip-prinsip hukum negara. So ini dia nyatakanlah. Macam mana kita boleh bersatu padu adalah melalui prinsip-prinsip hukum negara. So ini adalah fakta kan kelas? Ya, cikgu. Lepas tu kamu tengok lagi ini ayat seterusnya, dia kaitkan dengan 13 Mei. Betul kan kelas? Betul cikgu. Lepas tu dia masukkan kata pepatah. And then untuk dia mengulas berkenaan dengan dia punya tajuk tu, di sini usaha-usaha, dia buat satu persoalan. So akan relate lah dengan dia punya isi kan. Jadi kelas, kamu tengok sini. Kamu boleh faham kan? Melalui penulisan ni kamu boleh nampakkan macam mana penulisan yang baik tu. Nampak, cikgu. Alright, so kelas, pastikan kamu punya pengenalan. Penulisan pengenalan adalah ringkas, okay? Sem 1 dulu. Okay, untuk penulisan esei ni, penulisan esei untuk perenggan esei ataupun isi. Okay, kamu tengok di sini, kita ada ayat penyataan, ayat huraian, ayat contoh, ayat rumus. Okay. Jadi dalam kita punya penulisan isi karangan, apa yang perlu ada ialah idea, okay, idea utama. And then huraian kita, huraian apa isi, ayat contoh. Okay, dalam kita punya penulisan, cikgu mau tanya kamu lah, kalau cikgu buat penulisan,
Okay, cikgu buat contoh berkenaan dengan apa yang kamu mau kelas? Cikgu buat esei pasal apa? Pasal perpaduan kah? Pasal bully kah? Ataupun pasal vandalism? Hello kelas. Pasal bully lah cikgu, bully. Bully, okay, pasal bully. Alright, jadi cikgu bagi satu istilah. Kenapa bully boleh terjadi? Okay, isu bully ni boleh terjadi kurangnya didikan agama terhadap murid tersebut. So, cikgu cerita, tapi cikgu tidak bagi contoh yang relevan. So, kamu rasa sampaikah cikgu punya ayat tu? Cikgu punya penulisan? Tidak. Tidak kan kelas? Kita mau ada contoh supaya kita nampakkan. Okay. Hello kelas. Kenapa semua makin layu ni kelas? Ada cikgu, saya Ada cikgu. tadi cikgu. Sebab saya tak bagus. Okay. Mesti semangat, okay? Kalau tidak nanti cikgu suruh menyanyi tau. Yeah, Ataupun cikgu Cikgu. Okay, kelas. Okay, cikgu punya pengajaran hari ni memang berdasarkan fakta. So, kamu kena bagi tahu cikgu lah kalau kamu agak bosan, okay? Alright. Jadi kelas, untuk kita mengingat penulisan perenggan isi ini, kamu kena tengok akronim ni. PHCR. Okay, bukan CPR, okay kelas. Tapi PHCR. Okay, PHCR iaitu penyataan, huraian, contoh dan rumusan. Alright. Kamu boleh faham di sini? Boleh cikgu, maksudnya Okay. cikgu sekurang-kurangnya satu perenggan tu ada 4 ayat. Betul. Pandai Rafia. Terima kasih Okay, cikgu. kita tengok contoh penulisan perenggan yang baik. Okay. Alright. Okay, cikgu kasih besar slide dulu. Okay kelas. Dora, tolong baca. Boleh cikgu. Salah satu usaha mewujudkan perpaduan kaum di negara kita adalah peranan yang dimainkan oleh pihak sekolah. Rakyat harus menyokong cadangan mewujudkan satu sistem pendidikan berteraskan kebangsaan dengan adanya sistem pendidikan yang terbuka kepada setiap kaum dan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Hal ini mampu membentuk elemen perpaduan dalam kalangan murid. Apabila murid berbilang kaum di peringkat awal didedahkan dengan kepelbagaian bangsa dan agama, di sekolah rendah lagi, usaha untuk membentuk satu masyarakat berbilang kaum yang bersatu padu dapat dilakukan dengan lebih berkesan. Di sekolah, murid-murid yang berbilang kaum akan berinteraksi, bergaul, bermain dan sebagainya semasa melakukan aktiviti-aktiviti semasa PDP ataupun aktiviti co-curriculum. Dengan cara ini, generasi Malaysia yang lebih bersefahaman, bekerjasama dan Dora, okay ke tu? Lain Dora cikgu. Alamak, Dora terkeluar. sifat perpaduan. Okay, sekejap cikgu baru admit student. Okay, boleh teruskan. Lain saya tidak kuat. Okay, tidak apa Dora. Itu saya, bukan cikgu, bukan saya, itu Aisyah. Saya sambung cikgu. Selain itu, menerusi sukatan pelajaran bahasa Melayu, sejarah dan pendidikan sivik dan kewarganegaraan, sifat perpaduan kaum dapat dipupuk dalam kalangan murid. Jelasnya, generasi muda akan sedar akan peranan mereka untuk mengukuhkan perpaduan kaum menerusi peranan yang dimainkan oleh pihak sekolah. Okay, so di sini kelas, kamu nampakkah di mana ayat, tengok balik ni, di mana idea utama di sini? Mewujudkan perpaduan kaum. di negara kita. Mana? Mewujudkan perpaduan kaum. Tidaklah kelas, ini kan permintaan dia. Kita punya ini idea utama. Apa idea utama? Isi penting. Isi penting kamu. Cuba tengok kelas. Peranan yang dimainkan oleh pihak sekolah. Ini peranan yang dimainkan oleh pihak sekolah.
Nampak? Sebab dia sudah mention di sini, satu usaha mewujudkan perpaduan kaum di negara kita adalah. Nampak? Nampak cikgu. Nampak kan? Okey. Jadi boleh kan untuk idea utama tu? Ini idea utama. Boleh cikgu, boleh. Okey, jadi kita tengok pula kepada ayat huraian. Ingat tak apa, siapa, bagaimana dan mengapa. Okey, tengok sini. Di mana? Di manakah ayat huraian tu? Ayat kedua kan? Ayat kedua. Lepas tu apa lagi? Tengok rakyat ini siapa? Okey, menyokong cadangan-cadangan apa? Okey, kelas nampak kan di situ? Nampak. Kamu diam-diam tadi tu kamu bingung kan? Ya cikgu. Ya cikgu. Tidak apa. Memandangkan kita penimbas kembali. Okey. Jadi apa lagi tadi tu? Ayat contoh yang relevan dengan idea. Okey, mana ayat contoh di sini kelas? Apa dia Max? Apabila murid berbilang kaum di peringkat awal. Betul-betul. Apabila murid berbilang kaum didedahkan dengan kepelbagaian bangsa dan agama di sekolah rendah lagi. Okey, so kamu boleh nampakkan contoh dia di sini kelas? Boleh cikgu. Okey, jangan keliru lagi. Okey kelas. Alright, seterusnya ayat apa tadi? Ayat rumusan. Nampak kan? Tadi kita sudah ada idea utama, ayat huraian, ayat contoh. Okey, kita tengok ayat rumusan. Mana ayat rumusan di sini kelas? Paling bawah sekali cikgu. Betul. Okey, pandai anak-anak cikgu. Jadi jelas sudah kan? Jelas cikgu. Okey. Alright, pandai. Okey, kelas. Untuk penulisan rumusan ataupun penutup yang baik pula. Okey, penulisan penutup haruslah ringkas namun padat dengan fakta serta tidak meleret. Penulisan penutup yang baik boleh disusuli dengan cadangan dan harapan penulis. Okey, jadi kelas, penulisan rumusan dan pendahuluan tu agak sama, iaitu tidak terlalu panjang tapi tidak terlalu pendek dan disertai dengan fakta. Tapi dalam rumusan ini kamu kena ikutkan, okey, sertakan cadangan dan juga harapan kamu. Cikgu mau satu orang volunteer tolong bagi tahu ataupun semualah. Tolong tengok ayat yang cikgu bagi sini and then kamu spot mana satu ayat cadangan dan juga harapan penulis. Cuba tengok kelas. Bolehkah cikgu bagi besar cikgu sebab saya kurang jelas? Oh, boleh Alia. Sekejap. Begini boleh? Boleh cikgu. Okey. Cepat. Okey. Mesti masih keliru kan kelas sebab lama kita tidak buat latihan. Okey, mari cikgu. Cikgu, saya mau cuba cikgu. Okey. Cuba Lilia. Cadangan kan cikgu? Cadangan. Kalau pendapat saya cikgu, kalau cadangannya oleh itu semua pihak perlulah bekerjasama dan memastikan perpaduan dapat dicapai di negara ini. Itu kan cikgu? Betul Alia. Lagi cikgu mau tengok harapan penulis pula. Harapannya cikgu, adakah harapan dia tulis sini? yang rakyat Malaysia tu cikgu, jelaslah rakyat Malaysia perlulah bersama-sama menjayakan gagasan Tubuh Malaysia tu cikgu. Betul tak cikgu? Betul Alia. So harapan dia tu supaya negara kita tidak berpecah belah kan? Lepas ya tu, cikgu, betul. Okey, terima kasih Alia. Okey kelas, jadi untuk penulisan penutup ini, okey, kamu kena rumuskan dulu. Okey, sebelum kamu bagi cadangan dan harapan, kamu kena rumuskan dulu usaha itu dia bawa impak apa. Okey, ataupun apa-apalah isu, dia bawa impak apa kepada negara kita. So kamu boleh faham di situ kan kelas? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey, cikgu terangkan ni jelas ke kelas? Sangat jelas. Boleh cikgu.
Jelas, alhamdulillah. Okey, kamu faham? Faham cikgu, alhamdulillah. Ada soalan? Cikgu, saya ada satu soalan. Apa Boleh tu, saya Alia? tanyakan cikgu? Boleh. Cikgu, Tanyakan, dalam Alia. satu esei sekurang-kurangnya berapa patah perkataan ya cikgu? Okey, dalam pengajian ni, esei kita adalah 300 ke 350 patah perkataan. Nah, itulah paling maksimum 350 patah perkataan. Okey cikgu, terima kasih cikgu. Alright, macam dulu jugalah masa kita semester 1. Okey, boleh kan? Itu saja soalan. Boleh cikgu. Alright, tidak soalan lain silakan kelas. Tiada. Okey, memandangkan masa kita pun sudah suntuk, kita pergi kepada sesi penilaian pula. Okey, jadi untuk penilaian ni, sekejap cikgu bagi dulu kamu link untuk jawab soalan. Sekejap, mana sudah tadi tu? Okey. Cikgu bagi di sini saja boleh kan? Boleh cikgu. Okey. Alright, cikgu bagi kamu 8 minit untuk menjawab soalan. Fahima, boleh cikgu tahu berapa lama sudah masa kita? Sudah 40 minit lebih cikgu. Okey Fahima, terima kasih. Boleh jawab soalan okey kelas? Okey cikgu. Cikgu sudah siap. Okey, bagus Rafia. Ada siapa-siapa lagi yang sudah siap? Siap cikgu. Sudah siap. Siap. Okey. Alia, macam mana Alia? Alia okey ke tu? Okey cikgu, loading cikgu. Alright. Okey, kelas macam mana? Siap. Hai Prem. Siap, alhamdulillah. Siap, cikgu. Prem baru masuk kelas cikgu. Kita dah akhir-akhir dah Prem. Okey, tak apa Prem. Nanti cikgu bagi latihan tu dekat grup WhatsApp, okey? Line Prem cikgu. Dia bagi tahu saya tadi. Line Prem. Alah, kesian pula Prem. Tak apa. Nanti cikgu bagi link dekat WhatsApp lah. Okey kelas. Okey, cikgu tengok jawapan kamu. Kelas. Okey, cikgu tengok jawapan kamu secara sepintas selalu di sini. Agak memberangsangkan, tapi memandangkan kita tidak mencukupi masa. Okey. Jadi cikgu singkatkan kita punya pengajaran dan pembelajaran pada hari ini dan kita akan bincangkan, okey? Kita akan bincangkan berkenaan dengan soalan penilaian kita tadi tu dalam grup WhatsApp. Boleh kan kelas? Boleh cikgu. Boleh. Boleh cikgu. Boleh cikgu. Alright, tapi jangan suka sangat kelas.
Cikgu ada kerja rumah untuk kamu. Okey. Nampak ni kelas? Nampak cikgu. Okey, kelas boleh salin, okey? Tajuk ni cikgu ada bagi tadi dalam Google Form, so tidak payah salin lah. Kamu kena screenshot je. Boleh kan kelas? Boleh cikgu. Okey, so untuk penilaian nanti kita akan bincangkan dalam grup lah. Jadi kelas, macam mana soalan tadi? Senang? Senang cikgu, setakat ni okey. Senang, Alhamdulillah. Okey kelas. Jadi ada apa-apa soalan lagi? Cikgu, kerja rumah antar bila cikgu? Kerja rumah untuk next class lah tu Dora. Next class nanti hantar dengan cikgu, boleh kan? Lepas kelas boleh kan cikgu? Boleh. Sudah siap Rafia? Sudah cikgu, ada surat saya punya ramah. Hebat Rafia. Okey, nanti boleh hantar dengan cikgu lepas ni. Okey, tidak soalan lain lagi? Tiada cikgu. Okey, nice kelas. Kalau begitu, kita akhiri kelas kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, cikgu rumuskan dulu apa yang kita sudah belajar pada hari inilah. Okey kelas, jadi pada hari ini kita sudah belajar berkenaan dengan apa? Kita sudah belajar berkenaan dengan pengenalan kepada esei, dan kita sudah belajar penulisan isi penerangan esei. Kita juga sudah belajar berkenaan dengan rumusan. Mana sudah rumusan tadi itu? Rumusan ataupun cara penulisan rumusan yang baik. Okey, jadi dalam soalan cikgu tadi itu semua berkait dengan apa kelas? Perpaduan dan Integrasi. perpaduan dan integrasi. Okey, jadi dan Rafia pun sudah siapkan. Okey, Rafia nanti tolong tengok balik Okey. Boleh cikgu. Alright, untuk soalan yang cikgu bagi tadi itu, apa fungsinya? Ia adalah untuk kamu menyelami, menyelami perpaduan dan integrasi itu, kelas. Untuk kamu menyelami integrasi itu supaya kamu tiada sifat-sifat perkauman, kelas. Dan juga cikgu ingatkan balik berkenaan dengan esei ni sebab cikgu percaya kamu pun banyak lupa kan? Cikgu pun tengok tadi memang kamu banyak lupa dan masih keliru. So tidak apa kelas, kita akan buat latihan pengukuhan lagi selepas ini. Jadi itu sahaja daripada cikgu. Kalau ada apa-apa boleh PM cikgu di WhatsApp lah. Okey kelas, boleh kan? Boleh cikgu. Alright. Apa-apa pun, tahniah kerana cikgu tengok kamu punya jawapan di sini agak memberangsangkan. Tahniah walaupun kamu agak-agak lupa sedikit, tapi tidak apa, kita akan teruskan usaha, okey? Alright, itu sahaja daripada cikgu. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bye. Waalaikumsalam. Terima kasih Terima kasih cikgu. cikgu.